Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syarhul hadithi ijmalan. Bariskan. Syarhul hadithi ijmalan. Syarah, makna syarah ataupun huraian hadis secara umum. Baik, kamu dengar baris. Kamu kena set minda, letak target. Yang pertama, kamu boleh baca semua petikan ini. Baca seperti mana saya baca. Jadi kamu kena perhatikan bacaan saya. Bariskan di tempat baris yang kamu tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh faham. Kita tengok petikan yang pertama dahulu. Hadzal hadithu dalilun ala wujubi nasril mazlumi wa ala wujubi nasril zalimi. Saya ulang sekali lagi. Hadzal hadithu dalilun ala wujubi nasril mazlumi wa ala wujubi nasril zalimi. Apa isi dia? Apa mafhum dia? Yang ni kita nak kena faham. Hadzal hadithu. Hadza ini. Al-hadithu hadis. Saya terjemah satu persatu supaya bila banyak kali kamu tahu makna perkataan tersebut. Bila ulang banyak kali, bila jumpa pula tu kamu akan tahu. Hadza ini. Al-hadithu hadis. Maksudnya hadis ini. Dalilun. Merupakan suatu dalil. Ala di atas. Wujubi. Wajib. Dalil perkataan Arab yang dah dimelayukan. Kita pun sebut dalil. Wujubi pun perkataan yang dah dimelayukan. Kita kata wajib. Hadis ini merupakan dalil di atas wajib nasril mazlum, menolong, membantu orang yang kena zalim. Hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa wajib menolong orang yang kena zalim. Kalau kita tak tolong, berdosa. Wa ala wujubi, dan di atas wujubi wajib nasri, menolong az-zalimi, orang yang melakukan kezaliman. Nasri zalimi. Kalau baca terus nasri zalimi. Kalau baca satu-satu nasri az-zalimi. Yang ni kita dah bincang sebelum ini. Alif pada az-zalimi tu, alif tu bukan namanya alif, tetapi adalah hamzah. Hamzah wasal. Kita dah bincang sebelum ni. Baik. Setakat ni, petikan ini menerangkan kepada kita hadis ni menunjukkan ataupun merupakan satu dalil bahawa kita wajib membantu, menolong orang yang kena zalim dan membantu, menolong orang yang zalim ataupun orang yang melakukan kezaliman. Seterusnya, waqad nabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala tashihil afkari lada ashabihi. Waqad nabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala tashihil afkari lada ashabihi. Waqad, dan sesungguhnya, nabbaha, kamu catat qad apabila masuk ke atas fi'il madhi, makna sesungguh. Kita kena terjemah sesungguh. Nabbaha tu fi'il madhi. Sebelumnya ada qad. Maka qad itu makna dia ialah sesungguhnya. Sesungguhnya ni maknanya
taukid, untuk menguatkan. Jadi waqad nabbah, dan sesungguhnya nabbaha, telah menarik perhatian. Maknanya Rasulullah suruh kita ambil perhatian. An-Nabiyyu, oleh Nabi SAW, Rasulullah telah menarik perhatian, ala tashihi, di atas membetulkan. Tashih maknanya membetulkan, al-afkar, pemikiran, lada, terhadap ashabihi, para sahabatnya. Maknanya dalam hadis ini Rasulullah menarik perhatian kepada sahabatnya supaya membetulkan pemikiran. Apa dia pemikiran yang perlu dibetulkan? Ni huraian dia. Ni makna, perkataan tu adalah untuk menjelaskan. Dalam bahasa Arab dipanggil al-fa'u litabyin, untuk menjelaskan. Baik, kita baca baris dulu. Tengok baris dulu. Fafihi tadhkirul muslimi bihuquqil ukhuwatil islamiyyati. Fafihi tadhkirul muslimi bihuquqil ukhuwatil islamiyyati. Fafihi, padanya ataupun di dalamnya, dalam hadis ini. Pada fihi itu rujuk kepada hadzal hadis. Maknanya hadis ini, fafihi, maka di dalamnya ataupun maka padanya, pada hadis ini terdapat tazkirul muslim. Tazkiru makna peringatan kepada orang-orang Islam. Peringatan tentang apa? Bihuquqil ukhuwatil islamiyah, tentang hak-hak persaudaraan di dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah, kata istilah, kalau kita nak terjemah, persaudaraan Islam. Jadi bila kita ada hak sesama Islam, kita ada hak ukhuwah Islamiyah, apa yang perlu kita buat? Fala yakhdhulu akhahu, fala yakhdhulu akhahu, fala yakhdhulu akhahu, maka tidak boleh yakhdhulu, ia membiarkan atau mengabaikan, akhahu, saudaranya, saudara sesama Islam. Bila kita sesama Islam, kita tidak boleh biar saudara Islam itu biar begitu sahaja. Maksudnya kita kena ambil perhatian, tak kira dalam apa sekalipun. Kalau dia tak ada duit, kita tak boleh biar dia tak makan. Kalau dia diinayai, kita tak boleh biar orang menginayai dia. Kita kena bantu. Tu maksud dia, fala yakhdhulu akhahu. Wa huwa, dan ia, maksudnya hadis ini juga, dalilun, adalah merupakan dalil, ala samahatil Islam, ala, di atas, samahatil Islam, kemuliaan Islam. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya Islam. Baik, seterusnya, wal hadisu aidan dalilun ala tahrimil asabiyyatil jahiliyyati. Dalilun, saya ulang sekali lagi ya, wal hadisu aidan dalilun ala tahrimil asabiyyatil jahiliyyati fi nusratil qabilati wal ashirati bil batili. Baik, wal hadisu, hadis ini, aidan, juga, dalilun, adalah merupakan satu dalil,
ala di atas tahrimi haram al-asabiyyatil jahiliyati, memperjuangkan kebangsaan jahiliyah. Jahiliyah ni maksudnya yang berlawanan dengan Islam. Perjuangan kebangsaan jahiliyah yang berbentuk jahiliyah, yang bertentangan dengan Islam. Di dalam apa? Di dalam nusrati, membantu al-qabilati, qabilah ni kita kata sen lah, ataupun keluarga, ni apa, bangsa ataupun puak, wal ashirati, dan keluarga, bil batili, dengan kebatilan, dengan benda yang tak betul. Kita tolong puak kita tolong keluarga kita, sedangkan keluarga kita melakukan perkara-perkara yang batil, perkara yang tak betul, yang bercanggah dengan Islam, kita tolong. Itu dipanggil asabiyah jahiliyah. Jadi dalam hadis ni menunjukkan kita haram terlibat dalam asabiyah jahiliyah. Mu'jamul kalimati. Mu'jam ni kamus lah. Jadi yang ni kamu kena hafal, kena ingat. Al-Arabiyyu, bahasa Arab. Al-Malayuwiyu, kamu kena sebut betul-betul. Al-Malayuwiyu. Al-Arabiyyu ni kamu kena dengar saya sebut, lepas tu bariskan kalau yang kamu tak tahu. Nabbaha, yakhdhulu. Nabbaha, menegaskan. Yakhdhulu, mensia-siakan. Samahah, toleransi. Toleransi, ataupun toleransi ni makna tolak ansur. Tolak ansur tu tadi saya terjemah tadi, kemuliaan. Kan bila kita ada sifat tolak ansur, itu adalah sifat mulia. Al-ashirah, kekeluargaan. Al-ashiratu, kekeluargaan. Zatal baini, di antara dua sahabat. At-tadamunu, jaminan. Mazahir ni setengah tempat diterjemahkan sebagai fenomena ataupun konsep ataupun lahiriah, boleh. Ma yarshidu ilaihil hadisu. Ma yarshidu ilaihil hadisu. Ma, perkara-perkara, yarshidu, yang diberi petunjuk, al-hadisu, oleh hadis ni. Hadis ni menunjukkan jalan kepada kita. Alif yang pertama. Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahiral hayati jami'an. Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahiral hayati jami'an. Al-Islam, Islam itu nizamun, adalah merupakan suatu sistem hidup, syamilun, yang lengkap, mana yang merangkumi keseluruh kehidupan kita. Syamil mana yang merangkumi kesemuanya, mana semua dalam tata cara hidup kita tu, kecil ke besar ke, semuanya telah ditetapkan oleh Islam. Islam ada peraturan dia. Yatanawalu, sistem ini yatanawalu, mencapai mazahirul hayati, semua mazahir. Mazahir itu konsep, tadi terjemahan tadi konsep hidup, sebenarnya fenomena hidup jami'an, keseluruhannya. Bentuk zahir kehidupan kita keseluruhan tu
semua tu disentuh oleh Islam. Sebagai contoh, yang paling kecil, bangun tidur mula-mula Tuhan ni Islam dah hantar kat kita. Tuhan hantar kat kita baca doa bila berjaga daripada tidur. Mana masuk jamban, keluar jamban, semua ada. Baik. Tu alif. Ba yang kedua, al-iltizamu adabil muamalati ma'an nasi wa btigha'i mardatillahi. Al-iltizam maknanya kena iltizam, kena komitmen, kena istiqamah dengan adab-adab al-muamalat, berurusan atau berhubungan ma'an nasi, sesama manusia. Jadi kita nak berhubungan dengan sesama manusia tu, hadis ni menerangkan kepada kita adab-adab untuk kita nak berhubung dengan manusia. Dan adab-adab wabtigha'i, menuntut keredaan, mardatillahi, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kepada hadis ini juga kita dapat jim, ta'zimu haqqil muslimina, ta'zim, membesarkan hak orang-orang Islam. Mana hak sesama Islam kita jangan remehkan, jangan remeh-temehkan, tapi kita anggap besar. Jangan kesampingkan. Dan dalam hadis ni juga terdapat wa islahi zatil baini. Islah mana membetulkan, memperbaiki, zatil baini, antara dua sahabat. Wasyafaqati alaihim. Wasyafaqati, syafaqah ni maknanya menjaga kebajikan. Asyafaqah ni mana menjaga sungguh-sungguh atas kebajikan. Alaihim, mereka ni orang-orang Islam. Islam dia menggesa macam tu. Kemudian yang akhir, dal, al-hassu, gesaan, ala tadammuni, al-hassu ala tadamuni wa ta'awuni fi daf'il mazalimi hifzan li salamatil mujtama'i. Al-hassu mana gesaan, ala tadamuni, di atas saling jamin menjamin, wa ta'awun, dan saling tolong menolong. Dalam hal apa? Fi, di dalam, daf'il mazalimi, menolak ataupun membasmi kezaliman. Kenapa kita kena tolak kezaliman ataupun kita kena buang atau basmi kezaliman? Adalah hifzan, kerana untuk memelihara, li salamati, keselamatan, al-mujtama'i, masyarakat. Hifzan li salamatil mujtama', memelihara keselamatan ataupun kesejahteraan al-mujtama', masyarakat. Hal ta'lamu, hal, adakah, ta'lamu, kamu tahu, anwa'uz zulmi kathiratun, minha, anwa'uz zulmi kathiratun, minha, anwa', jenis-jenis, az-zulmi, kezaliman, kathiratun, banyak, minha, sebahagian daripadanya, zulmul insani nafsahu bitarki ta'ati wa qtirafil ma'siyati. Zulmu, kezaliman, al-insan, manusia, nafsahu, dirinya sendiri. Macam mana bentuk? Bitarki ta'ati, dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia tak buat,
Apa yang Allah larang dia buat, itu maksudnya tarkit ta'ah, meninggal kepatuhan kepada Allah. Waqtirafil ma'siyati, waqtirafi dan melakukan al-ma'siyah, maksiat. Dua perkara ni ataupun dua perlakuan ini adalah merupakan kezaliman kepada diri sendiri. Yang kedua, at-ta'addi ala huquqil muslimin. At-ta'addi makna asal dia melampaui, maksudnya melakukan kezaliman, ala di atas huquqil muslimin, hak-hak orang Islam. Jadi hak orang Islam dia melakukan kezaliman. Ni bentuk kezaliman yang kedua. Kezaliman yang ketiga, adamul wafa'i wal kadhibi. Adamul wafa', tak tunai janji, wal kadhibi dan bohong. Adamu tidak, al wafa' tunai janji, wal kadhib bohong. Rabi'an yang keempat, al khiyanatu, khianat, fil amali, di dalam bekerja. Khianat ni makna dia tak buat kerja, upah dia ambil, kerja dia tak buat. Itu makna dia khianat dalam bekerja. Itu pun adalah merupakan satu jenis atau satu bentuk kezaliman. Al-hadithun nabawiyyu. Al-hadithun nabawiyyu, hadis Nabi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. An Anasin, hadis ni diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaqulu, ia berkata. Ia ni bermaksud Anas. Anas berkata. Apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah sabda? Ittaqu da'watal mazlum. Ittaqu, kamu semua kena takut, da'watal mazlum, doa orang yang kena zalim. Takut, kena takut sungguh-sungguh doa orang yang kena zalim. Apa kata Rasulullah lagi? Wa in kana kafiran. Wa in makna sekalipun, kana adalah ia, kafiran orang kafir. Maksudnya walaupun orang kafir, kalau dia kena zalim, kita kena takut. Walaupun dia kafir, jangan anggap kata walaupun dia kafir tak ada masalah apa. Tak boleh. Rasulullah kata kena takut. Pasal apa? Sebab ada pasal. Pasal dia ialah fa innahu, maka sesungguhnya, laisa dunaha, tidak ada, laisa tidak ada, dunaha di hadapannya, hadapan doa tadi, hijabun, dinding. Maknanya antara doa dengan Allah Ta'ala tidak ada dinding. Maksudnya apa? Maksudnya doa dia itu Tuhan terima. Doa orang yang kena zalim. Rawahu Ahmadu. Rawahu, telah meriwayat akannya, akan hadis ni, Ahmadu, oleh Imam Ahmad. Ad-du'aul ma'thuru. Ad-du'aul ma'thuru, doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
anna ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li ashabihi, anna, bahawa sesungguhnya, Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma qala, ia telah berkata, Abdullah tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'u, berdoa, li ashabihi, kepada para sahabatnya. Apa doa Rasulullah? Allahumma ij'al sa'rana, Allahumma, wahai Allah, ij'al, jadikanlah, sa'rana, ij'al sa'rana, jadikanlah tuntutan bela ataupun pembelaan kami, ala man zalamana, ke atas orang yang melakukan kezaliman kepada kami. Maksudnya, belalah kami daripada kena zalim. Belalah kami di atas kezaliman yang telah dilakukan kepada kami. Maksud dia macam tu. Wansurna, dan bantulah kami, ala man adana, ke atas mereka yang memusuhi kami. Tolonglah kami, wahai Allah. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, musibatana, bencana yang kami lalui ini, fi dinina, pada agama kami. Wala taj'alid dunya, wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan, ad-dunya, dunia itu, akbar hammina, sebesar-besar impian kami. Mana janganlah jadikan dalam hati kami ini, kami mengimpikan keduniaan. Wala mablagha ilmina, janganlah jadikan dunia ini juga tempat akhir ilmu kami. Mablagha ni tempat sampai ilmu kami. Mana ilmu kita tu, kita tak mau biasa kat dunia sahaja, tetapi dunia, ilmu kita ialah sampai ke akhirat. Ilmu yang bermanfaat sampai ke akhirat. Wala tusallit alaina, wala tusallit alaina, dan jangan engkau berikan kuasa, alaina, ke atas kami. Kuasa tu apa dia? Man la yarhamuna, mereka yang tidak mempunyai kasihan belas kepada kami. Maksudnya, janganlah engkau letakkan pemimpin kami itu ialah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, dia tak kesian kepada rakyat dia. Itu yang dikatakan wala tusallit, jangan engkau beri kuasa mereka yang tak kesian kat kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rawahu Turmuziyu. Baca macam tu. Rawahu Turmuziyu. Rawahu, telah meriwayat akannya, akan hadis ni, At-Turmuziyu, oleh Imam Turmuzi. At-tadribatu, at-tadribatu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawab soalan-soalan al-atiyati, berikut. Kamu dengar dan kamu boleh sebut walaupun soalan. Alif, uzkur ma'anil kalimatil atiyati. Uzkur ma'anil kalimatil atiyah. Uzkur, sebutkan, ma'ani, makna-makna, al-kalimat, perkataan ataupun kalimat, al-atiyati, berikut. Zaliman, mazluman, tahjuzuhu. Buat dalam buku, buat dalam buku.
Ishrah al-haditha bi-ijazin. Ataupun baca terus, Ishrahil haditha bi-ijazin. Ishrah, syarahkan, huraikan hadis dengan ringkas. Jim, kaifa tansuru akhaka zalima. Kaifa, bagaimana, tansuru, kamu hendak menolong, akhaka, saudara kamu, az-zalima, yang melakukan kezaliman. Jawapan dia, buang perkataan kaifa. Buang perkataan kaifa. Tansuru tu makna dia kamu menolong. Sekarang jawapan dia, kamu kena kata saya menolong. Kalau saya menolong, ta ditukarkan kepada hamzah. Jadi ansuru, saya menolong. Akhaka tu saudara kamu. Jadi kita jawab balik, saudara saya. Bila jawab tu kena saya lah. Kaf tu tukar jadi ya. Akhi. Alif khoya. Akhi. Ansuru. Kaifa kita buang. Tansuru tukar jadi ansuru, saya menolong. Akhi, saudara saya. Ka tu kamu tukar jadi saya. Akhi, ya. Hamzah khoya. Akhi. Az-zalimi, yang zalim. Tengok dalam hadis kita, macam mana kita nak tolong orang zalim, macam mana. Dalam hadis tu dia kata bi'an tamna'uhu, tapi di sini kita jawablah bi'an dengan amna'uhu. Dalam hadis, tengok balik dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah kata tamna'uhu, kamu menegahnya. Tapi kita pula bila soalan macam mana kita nak buat, kita jawablah saya pula amna'uhu. Ta ditukarkan kepada hamzah. Bi'an amna'uhu, dengan bi'an tu dengan bahawa amna'uhu, saya menegahkannya, minaz zulmi, daripada melakukan kezaliman. Saya ulang sekali lagi. Ansuru akhi az-zalim bi'an amna'uhu minaz zulmi. Macam tu cara jawab dia. Dal, waddih, jelaskan, isnaini, dua, min, daripada huquqil ukhuwati fil Islam. Jelaskan dua hak-hak persaudaraan di dalam Islam. Yang ni kamu kena cari, apakah hak persaudaraan dalam Islam. Cari, yang ni KBKK cari, dapat. Lepas tu macam mana nak tulis dalam bahasa Arab. Uzkur, sebutkan salah satan, tiga, mimma, daripada yarshudu ilaihil hadisu, yang kita bincang tadi. Kaifa, bagaimana, asbaha, menjadi, al-insanu, seseorang manusia itu, zaliman, zalim, au mazluman, ataupun kena zalim. Kaifa asbaha al-insanu zaliman au mazluman. Jawapannya buang kaifa, ambil balik asbaha al-insanu zaliman. Asbaha al-insanu zaliman, manusia tu jadi zalim bila. Tengok balik yang kita belajar antara dia. Iza, apabila. Saya tolong biar sini asbahal insanu zaliman iza, apabila taraka, ia meninggalkan at-ta'ata, ketaatan kepada Allah. Kan kamu tengok balik jenis-jenis zalim tadi ni. Antara zalim kepada diri sendiri ialah dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jadi cara jawab dia, idza tarakat ta'ata. Saya ulang sekali lagi. Asbahal insanu zaliman. Manusia tu jadi zalim idza, apabila taraka, ia meninggalkan
ta'ata, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia zalim kepada diri sendiri. Jawapan dia kamu ambil di apa tambah jenis-jenis zalim tadi ni. Mazluman pula. Jawapan mazluman. Asbahal insanu mazluman. Kita kena ambil yang tu dulu. Asbahal insanu mazluman. Manusia itu dia jadi kena zalim ataupun dizalimi. Bila? Iza, apabila tasallata alaihi man la yarhamuhu. Hak ni dalam hak doa yang pengambil kita baca tadi. Saya ulang sekali lagi. Asbahal insanu mazluman. Manusia itu menjadi kena zalim iza, apabila tasallata, ia diperintah ataupun tasallatu alaihi, itu maknanya dia diperintah, man, oleh mereka, la yarhamuhu, yang tidak ada kasihan belas kepadanya. Mana orang tu zalim lah. Bila orang zalim merintah, mana kita jadi kena zalim. Saya ulang sekali lagi. Asbahal insanu mazluman idza tasallata alaihi man la yarhamuhu. Bahagian ini bahagian mengisi tempat kosong. Zulmul abdi li rabbihi. Kezaliman hamba li rabbihi, kepada Tuhannya. Zulmul abdi lil mujtama'i. Kezaliman seseorang hamba kepada masyarakat. Zulmul abdi li ikhwanihi. Kezaliman seseorang hamba li ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya. Zulmul ibni li abawaihi. Kezaliman anak li abawaihi, terhadap dua ibu bapanya. Zulmul abdi li amwalihi. Kezaliman seseorang hamba li amwalihi, terhadap harta bendanya. Amwal tu makna harta bendanya. Alif. Huwa, ialah adamu tasdidi huquqin nas fayakhudhul amwala bil batili. Adamu tasdidi huquqin nas, tidak tasdid menyampaikan hak-hak manusia. Mana ada hak orang lain dia tidak sampaikan dengan betul. Tapi apa dia buat? Fayakhudhul amwala, maka dia ambil. Fayakhudhu, maka ia mengambil. Al-amwal, harta-harta tersebut. Bil batil, melalui jalan yang tak betul. Kita nak ambil yang mana tu? Ba. Huwa, ialah adamu iltizami hukmi sultan. Adamu, tidak iltizam, komitmen ataupun ikut hukmi sultan, peraturan atau undang-undang sultan. Bermaksud undang-undang ataupun peraturan kerajaan dia tak ikut. Wa mukhalafatil qanun, dan menyalahi undang-undang. Hatta, sehingga yuaddiya, membawa, ila, kepada al-fasad, kerosakan. Hatta yuaddiya ila al-fasadi ala al-mujtama', ala, ke atas, al-mujtama', masyarakat. Jim. Huwa, ialah asyirku billah. Asyirku, menyengutui Allah. Lepas itu, li'anna syirka, kerana sesungguhnya syirik ataupun menyengutu Allah itu zulmun azimun,
adalah merupakan suatu kezaliman yang amat besar. Dal, huwa ialah uququl walidaini, uququ derhaka. Al-walidaini, dua ibu bapa. Uquq ni termasuk kita meremeh-temehkan mak ayah, termasuk uquq. Lepas tu kita derhaka, lawan, juga termasuk uquq. Lepas tu lagi pula, kita tak lawan pun tak, derhaka pun tak, tapi kita tak berbuat baik kepada mak dan ayah, juga termasuk uquq. Huwa ialah uququl walidain bimukhalafati, dengan menyalahi ataupun tak ikut awamirihima, suruhan mereka berdua. Bukan sahaja tak ikut, wa idzaihima, dan menyakiti hati mereka berdua. Tak kira lah menyakit hati ke, menyakitkan fizikal ke, tak kira. Huwa ialah an yakuna, bahawa adalah ia, bil aqwal, dengan perkataan, wal af'al, dan perbuatan. Bentuk dia, contoh dia, kaddarbi, seperti menumbuk ataupun menendang, wasyatmi, maki, watta'adi, dan melakukan kezaliman, walistitalati alal akharin. Walistitalah mana bermusuhan, alal akharin, kepada orang lain. Kamu padankan jenis-jenis kezaliman yang disebutkan di atas, yang dipaparkan di atas. Ada 5 jenis kezaliman. Nasyatun ta'limiyun, nasyatun aktiviti, ta'limiyun ilmiah. An Jabir, daripada Jabir ibni Abdillahi bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ittaquz zulma, ittaqu, kamu semua hendaklah takut, az-zulma, kezaliman. Kenapa kena takut? Fa inna zulma, maka kerana sesungguhnya kezaliman itu, zulumatun, adalah merupakan kegelapan-kegelapan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kezaliman itu dalam segala jenis bentuk adalah merupakan suatu kegelapan pada hari akhirat nanti. Itu adalah sabda Rasulullah. Rawahu Muslimun, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, berhubung dengan hadis ni, apa yang dituntut kepada kita? Naqish, bincangkan, ma'azumalaika, bersama kawan-kawan kamu, hadzal hadis, hadis ini. An ba'dil afkar, kita nak bincang tu tentang al-afkar, anasir-anasir, yastati'u, yang boleh, an ta'ridaha, kamu bentangkannya, amamal fasli, di hadapan kelas. Kita bincang hadis ni, lepas tu kita keluarkan intipati hadis dan kita bentang di depan kelas. Wallahu a'lam.